ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ملة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh pegawai masjid, ahli jawatankuasa masjid, Duyufur Rahman yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, rafa syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari Sayyidul Ayyam dan berada pada hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Hari yang terakhir pada bulan Ramadan ini nisbahnya kita bekerja sepanjang bulan Ramadan. Hari ini adalah hari untuk mendapat upah. Hari ini adalah hari untuk mendapat ganjaran. Ganjaran yang paling besar ialah seperti mana hari-hari yang sebelum ini Allah telah mengampunkan umatnya, umat Nabi Muhammad. Kalau hari pertama, kedua, ketiga, sebegitu bilangan-bilangan pengampunan yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimpunkan bilangan itu untuk hari ini. Nak menunjukkan bahawa hari inilah hari yang paling banyak Allah akan mengampunkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang telah terpadamnya nama pada pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan yang merupakan satu pusat latihan atau madrasah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji, mencuba keimanan kita, ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah hiasi sepanjang Ramadan itu dengan kita kata dengan syahrul qiyam, dengan kita bangun berdiri melaksanakan tuntutan sembahyang sunat, dengan sembahyang tarawihnya, dan kita tambah lagi dengan berbagai-bagai sembahyang sunat lagi kita lakukan, kita kerjakan. Tak cukup itu, pada bulan Ramadan kita dapat melihat bagaimana Al-Quran itu sendiri. Yang Allah pilih pada bulan Ramadan adalah bulan Quran. Pada bulan Ramadan Allah yang menurunkan Quran secara ijmalnya. Dan suasana ini perlu kita kekalkan selepas Ramadan. Dan berdoalah pada hari ini, masa-masa yang kita kata Ramadan, yang jam yang berpusing itu yang bakal meninggalkan kita. Berdoalah, perbanyaklah, semoga segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan, yang pertamanya diterima oleh Allah, dan yang keduanya diberi istiqamahnya kita. Kalau bulan Ramadan sepanjang masa hati kita yang terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan berpisahnya Ramadan, besok kita akan merayakan hari raya Aidil Fitri, maka selepasnya kita terus istiqamah untuk menjadi tetamu kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana
apabila hati kita yang muallaq, yang terikat, yang terhubung dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah, iaitulah akan mendapat naungan arasy Allah pada hari kiamat, pada hari yang disebut yaumala yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak ada guna lagi harta dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dalam erti kata hati yang sejahtera kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengajak pada diri kita, mengajak pada diri kita, mengaku pada diri kita dan seluruh ahli keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, untuk keselamatan diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka Allah, untuk terus mengekalkan diri, memposisikan diri kita sebagai tetamu kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Beriktikaf dalam suasana menunjukkan betapa pentingnya iktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dipaparkan, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir Ramadan. Hak Ramadan tu boleh iktikaf, cuma 10 akhir Ramadan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tak balik rumah. Tak balik rumah. Sedangkan rumah Nabi hanya kita kata bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Tak perlu kita kata berkenderaan, jalan kaki saja. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, Raudhah, dan di situlah kita kata rumah Nabi, dan situlah rumah-rumah sahabat yang tidak ada tempat tinggal ahli sufah, duduk di situ tuan-tuan, sebelah. Sebegitu dekat Nabi tak balik. Nabi buat apa? Duduk beriktikaf dalam masjid tuan-tuan. Duduk iktikaf dalam masjid. Kesungguhannya Nabi, dia dah Nabi, dia Rasul, tapi merebut pahala. Nak menggambarkan bahawa iktikaf dalam masjid ini adalah satu tuntutan. Mungkin selepas Ramadan nanti ni kita akan berpisah, tetapi untuk terus beriktikaf dalam rumah Allah, ambillah masa. Terutamanya pada hari Jumaat, hari cuti kita tuan-tuan, mai masjid awal sikit selepas Ramadan nanti ni. Macam lah ni mai masjid mungkin sebab tak boleh nak makan tadi. Dikira sebut dah tadi, balik pun tak boleh nak makan. Balik pun mungkin tidur lah kot. Walaupun tidur dalam Ramadan ni dapat pahala, dikira pahala ibadah. Kita kata di hari-hari yang lain juga dituntut kepada kita untuk beriktikaf tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pesanan lagi, iaitulah kita hari raya ni ialah hari untuk bersilaturahim. Besok kita nak raya adalah hari bersilaturahim. Hari orang Arab kata Safiyah Laban. Kita melupakan, memadamkan selisih faham kita sebelum ini. Hari ini adalah hari untuk penyatuan ummah. Hari ini adalah hari untuk kita kata mempersaudarakan kita. Kalaulah hari yang baik ini kita tidak mengambil ruang dan peluang, payah tuan-tuan. Payah depan ni. Jadi kita sebagai tanda kita puasa kita ni diterima Allah, ialah kita sentiasa terbuka hati kita untuk memaafkan saudara kita dan bersedia memaafkan kepada saudara kita. Kitalah orang yang terbaik apabila kita yang memulakan menghulur tangan kita sebagai persahabatan, sebagai perdamaian kita. Dan untuk anak cucu yang balik, kita kata balik menyambut hari raya, inilah ruang peluang untuk kita mengenali adik-beradik kita. Bukan balik hanya duk main telefon saja. Dah hari ni budaya baru, trend baru, dia kira main telefon saja, duk mengadap telefon, sampai tidak ada masa ruang untuk ziarah menziarahi. Ini satu perangkat samar yang dicipta reka oleh musuh-musuh Islam untuk memecah belahkan kita, untuk menjauhkan diri kita dalam ahli keluarga. Ya, telefon tak salah tuan-tuan, tetapi kitalah yang memandunya. Kereta tu tak salah, tapi pemandu yang nak bawa tu, nak bawa ke jalan selamat ataupun nak bawa ke tempat yang membawa kepada kehancuran tuan-tuan. Jadi berhati-hatilah dalam kita berseronok suka pada hari raya ini dengan tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pastikan tidak berlaku pembaziran. Kita duk puasa sepanjang Ramadan elok dah, mai esok kita berpesta membazir.
Takut juga dalam keadaan kita duk sambut-sambut hari raya ni, kita pun melakukan amal jahiliah. Amal jahilah, dan amal yang kita kata tanpa kita sedari pada hari ini ialah amalan orang-orang Majusi. Apa dia amalan orang Majusi ni? Main mercun tuan-tuan, bakar bunga api tu. Orang Majusi ni menyembah api. Orang Majusi ni membesar-besarkan api. Jadi kita pun duk main bunga api, membesar-besarkan api lah tu. Ialah api kecil, tak apa lagi, besar lagi, musnah. Jadi hati-hatilah dalam keseronokan itu, supaya tidak berlakunya pembaziran, supaya tidak terkeluar daripada amalan-amalan yang disuruh perintah oleh Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, ruang peluang terbaik kita kata akhir Ramadan ini, hari yang terakhir inilah kita pecutan akhir lagi. Mungkin di kalangan kita yang tak khatam Quran lagi, pulun boleh khatam Quran sebanyak mampu kita. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ambil berkat Ramadan, supaya selepas Ramadan ni kita masih terikat dengan Al-Quranul Karim. Dan jangan lupalah kepada pusara-pusara, ibu ayah kita yang telah meninggalkan kita, dianjurkan kepada kita, apabila sampai di kubur, selain kita memberi salam, mendoakan kepada yang matinya, satu doa yang elok baik kita baca dan disedekahkan kepada mereka. Kerana apa? Amalan doa ini, doa yang dibaca oleh Nabi Musa AS, doa yang dibaca oleh Nabi Isa AS, dan doa yang dibaca oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, iaitulah kubur akan diterangkan seperti mana bulan purnama. Dalam kita duk sonok-sonok di atas bumi ni, kita juga perlu menyeronokkan orang di bawah bumi sana. Kita pergi ziarah makam, hadiahlah kepada mereka dengan kalimah a'zam ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah semampu, sebanyak yang kita boleh. Ajak anak menantu kita baca, insya-Allah kuburnya akan diterangkan seperti mana bulan purnama. Kita sonok di atas, bagi yang arwah di bawah pun sonok juga. Dan untuk keselamatan kita, selepas kita beraya ini, tuntutan kita selain kita berpuasa 6 hari bulan Syawal itu sendiri, ialah menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu. Inilah sebagai pagang kepada kita, nak kawal diri kita, nak bentuk diri kita. Kerana ilmu lah yang boleh membentuk diri kita. Kita sedia maklum, di Masjid Surah hari ni tak macam dulu dah, banyak kuliah-kuliah yang disusun atar. Maka duduklah majlis ilmu dalam taman-taman syurga di dunia ni tuan-tuan. Nak masuk taman syurga di dunia, berada dalam majlis ilmu, insya-Allah mudah-mudahan berkekalan sampai bertemu dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Posisilah di mana? Kalau kita kurang di sudut fiqh, carilah kita kata guru-guru yang mengajar kitab fiqh. Kalau kita kurang di sudut akidah, pergi carilah di sana. Termasuk kalau kita kurang di sudut adab, tasawuf itu sendiri, pelajarilah. Dan kemungkinan kita juga kurang kemahiran dalam membaca Al-Quran, carilah, cari, usahalah selagi mana kita ada kemampuan tuan-tuan. Berbalik kepada kitab At-Tibyan, At-Tibyan fi Hamalatil Quran, muka surat 46, fasal. Dan jauhilah semua sekali daripada maksud hendak berbangga-bangga dengan banyaknya bilangan murid-murid. Ini guru nah. Dan orang-orang yang tumpukan kepadanya. Jadi di antara adab kita dengan ilmu itu, kita kalau sebagai guru, tengok waktu aku berkuliah, aku mengajar penuh masjid, tengok ustaz tu kuliah ada 10 orang. Dilarang kita berbangga.
Dengan sebab apa? Dengan sebab bilangan anak murid yang banyak. Dan jauhilah juga hendaknya daripada bencinya kepada murid-muridnya yang belajar kepada guru-guru yang lain yang boleh mereka mengambil manfaat dengannya. Ini guru yang baik, dia rasa seronok anak murid dia boleh mengaji, ustaz sana ustaz sini dan sebagainya, pi pondok sana pondok sini. Bukan duduk dalam pondok ni tak bagi keluar-keluar dah. Kalau guru yang mempertikaikan anak murid ni pergi mengaji ustaz sana ustaz sini, guru tu tak baik tuan-tuan. Sepatutnya kita sebagai guru kita tahu siapa di kalangan kawan-kawan kita yang mempunyai kemahiran bidang masing-masing. Dan ustaz-ustaz ni tuan-tuan, ada yang pakar dalam bidang hadis, ada yang pakar dalam bidang syariah fiqh, ada yang pakar dalam bidang akidah. Dia tak semua lengkap tuan-tuan. Cuma dia boleh tahu lah semua, tapi ada kemahiran masing-masing. Jadi pergilah cari. Kita boleh tunjuk, oh hang mengaji fiqh dengan Quran, hang nak perkasa akidah, hang pergi mengaji tok guru ni. Hang nak kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam nak pakar dalam urus takbir Islam tu sendiri, hang pergi mengaji kat ustaz ni. Begitu tuan-tuan, masing-masing ada kepakaran sendiri tuan-tuan. Jadi kita sebagai guru yang baik, jangan kita kata membenci sebab anak murid tu pergi mengaji kat orang lain. Dan ini adalah satu bala yang dibalakan atas sebahagian guru-guru yang jahil. Guru yang mana? Guru yang tak puas hati anak murid dia pergi mengaji kat guru lain. Dan ia menunjukkan dengan terangnya atas keburukan niat tuannya dan kerosakan hatinya. Yang mana? Hati kepada guru yang tak bersetuju, yang tak suka anak muridnya. Ada juga sekolah-sekolah, terutamanya tahfiz, pelik tuan-tuan tahfiz ni. Ada juga benda yang tak baik di sana. Kadang-kadang budak tu dah hafal habis dah 30 juzuk, dia duk tahan. Tahan buat apa? Buat denak. Dia apa? Macam nak pancing orang lain. Dia apa? Dia dah buat duta di situ. Sedangkan budak tu boleh pergi mengaji sana sini. Sepatutnya dah habis kat hang dah mengaji, dah habis 30 juzuk, dah buat syahadah. Bagilah tunjuk, oh kamu dah habis sini, hampir mengaji tempat ni pula. Kalau habis mengaji tempat ni, tengok tahap habis, hampir mengaji sini pula. Patutnya tu. Tapi ada sekolah tahfiz ni tuan-tuan, dia saja sebab apa? Dia nak panggil orang lain. Sebab dia kata kalau budak ni keluar lagi, orang tak main. Ada perangai tu tuan-tuan. Perangai tu ada juga. Tak tahu, tak kenal tak mana, tak tahu. Bahkan ia adalah hujah yang putus, yang tepat atas tidak kehendaknya dengan pengajaran itu, pengajarannya itu kerana wajah Allah Ta'ala yang mulia. Kalaulah dia mengajak yang kita kata tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang menghalang anak muridnya menyambung pengajian dan sebagainya, ini satu masalah. Dan kita pula anak murid, apabila kita dah habis di situ, kita minta izin pada dia. Pergi jumpa, minta izin dan tanya pandangan pada dia. Saya ni nak pergi mengaji tak mana? Apa cadangan Tok Guru pada saya? Saya nak sambung di mana? Itu yang terbaik kita kata. Dan minta halal kepada ilmu sepanjang kita duk mengaji dengan dia tuan-tuan. Maka bahawasanya jika berkehendak ia dengan pengajarannya, kerana Allah Ta'ala nescaya ia tidak benci kepada yang demikian itu, yang anak murid pergi mengaji kat orang lain. Bahkan berkata ia kepada dirinya, aku berkehendak membuat taat dengan mengajarnya, dan sesungguhnya telah pun aku berhasil. Aku dah sampai dah ilmu apa yang ada pada aku, pada dia aku dah turun ilmu dah kepada dia. Cukup. Rasa seronok, rasa puas. Bukan duk tahan dia. Dan sekarang ia hendak pergi membaca ataupun mengaji kepada guru-guru yang lain untuk menambah ilmunya, maka tidaklah patut diumpat atasnya. Jangan kita rasa Allahumma salli ala sayyidina, cuba nak menyekatnya. Bahkan kita permudahkan, tolong bantu pada dia tuan-tuan. Tunjuk jalan. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang bekas anak murid tuan-tuan, ayah dia buat bendang tuan-tuan. Mak dia guru kafarnya. Budak ni anak dulu buka kelas masa musim cuti sekolah, bulan 11 12, ambil budak-budak
hafal ayat-ayat lazim dan surah-surah pilihan. Beri penekanan fardu ain lah. Jadi mainlah budak ni. Kita tengok bakat budak ni ada. Lalu saya panggil pak dia. Kebetulan masa periksa sekolah rendah dapat 4A. Anda kata budak ni ada bakat. Boleh hafal Quran, saya kata. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam. Pasal tu kebetulan yang lepasan sekolah rendah ni yang ada di Pulai Condong, Kelantan sana. Mak Tafiz Pulai Condong di Kelantan sana. Saya pergi cadangan, pak dia pun ikut tuan-tuan. Pi dalam keadaan musim banjir, pi sana jalan tutup dan sebagainya. Anda telefon pengetua di sana, anda kata ada seorang budak, anda hantar pi untuk enter tengoklah, temuduga dia. Tapi pada tapisan anak budak ni layak. Pak apa bawa pi tuan-tuan. Jelah pi dengan musim banjir, pi sana temuduga. Alhamdulillah. Alhamdulillah terima. Hasil tuan-tuan, apa yang anda rasa tu betul. Menjadi pelajar terbaik. Orang Kedah menjadi pelajar terbaik di Kelantan. Lepas tu sambung di Jordan. Hari ni dah habis PhD dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita dapat menilai dia tu. Kadang ayah dia tak tahu. Kalau tak abang dia, ayah dia tak tahu. Ni kita kata guru yang baik. Bukan nak puji diri lah. Nak cuma cerita tu. Guru yang baik mana kita dapat melihat bakat budak-budak ni. Jadi kita buka lorong. Ada 2-3 orang yang alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat lihat. Kita dorong dia buat macam ni. Ayah pun ikut tuan-tuan. Jadi kita pula yang tak reti ni, pak ni ikutlah panduan cadangan yang dikemukakan. Alhamdulillah berjaya dah jadi pensyarah universiti dah hari ni tuan-tuan. Dan seorang budak tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam juga, hari ni tengah duk buat PhD. Umur baru 24, 25. Dia dibuat PhD kat Unisham. Habis Quran muda ke tuan-tuan? Habis Quran muda, umur 12 tahun. Nantak pergi Mesir buat degree 3 tahun. Duduk di diploma dia 2 tahun setengah. Pergi Mesir, umur dalam 18 habis dah degree. Balik buat master kat Unisham. Kemampuan dia Unisham ni buat dalam bahasa Arab. Habis master lah ni buat PhD. Tak sampai 25 lagi tuan-tuan. Budak badak baru jeterah. Pak buat teksi ya tuan-tuan. Kita tak tahu. Tu kita tak, kalau kira bukan kalau duduk tu nak kena cari anak ustaz-ustaz lah. Anak ustaz-ustaz kadang-kadang tak capai macam tu tuan-tuan. Pak buat teksi ya. Jadi pak yang baik main duk sembang, duk bercerita, kita pun beri pandangan. Anak ni begini. Anak ni ada kemampuan begini. Alhamdulillah tuan-tuan. Budak berjaya tuan-tuan. Ni patut begitu tuan-tuan. Masing-masing lah ada kita kata ada kepakaran kita masing-masing. Kita tunjuklah. Kadang-kadang bakat suara sedap. Budak ni boleh pergi ke hala ke Taranum. Macam cucu Ustaz Gani kita lah, yang sampai ke antarabangsa tuan-tuan. Anak Ustaz Azra'i yang duduk di Melaka tu. Nama apa? Zafri Izfar apa benda tu. Budak kecil tu. Yang dunia arkui, bukan kita, orang Arab sendiri. Kemampuan suara dia, seni dia, inilah bakat-bakat yang perlu kita angkat, kita buka, dorong pada dia. Dialah kalau suara sedap ni, kalau bawa pi penyanyi, jadilah penyanyi. Kalau bawa ke hala Quran, jadilah orang Quran. Begitu tuan-tuan. Dialah Jamal Abdillah tuan-tuan. Apa kurang suara dia? Kita dengar dia azan, tengok sedap tuan-tuan. Sebab asas tu. Kalau tersalah panduan, maka pergi ke sana tuan-tuan. Balik pada sini. Dan sesungguhnya telah kami meriwayatkan daripada musnad karangan seorang imam yang diijma'kan. Siapa kami? Itulah Imam An-Nawawi. Atas hafazannya dan imamahnya, yaitu Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawasanya berkata ia, ya Sayyidina Ali, ya hamalatal ilmi i'lamu bih, innamal alimu man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalah, wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum yukhalifu amaluhum
ilmahum wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum yajlisuna halaqan yubahi ba'duhum ba'da hatta inna ar-rajula la yabghadu 'ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yad'ah ulaika tas'adu a'maluhum fi majalisim tilka ila Allah ta'ala. Apa kata-kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ni kelebihan pada miftahul ilm. Anak kunci ilmu tu ada pada Sayyidina Ali. Nak menunjukkan alim. Ilmu tu kunci dia, nak khazanah ilmu ada pada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina, wahai orang-orang yang menanggung ilmu, wahai orang-orang yang berilmu, wahai orang yang alim, beramalah dengannya. Dengan mana? Dengan ilmu. Maka sesungguhnya orang yang alim itu ialah orang yang beramal dengan apa yang ia ketahui. Ni kita nak kena faham. Maksud macam ni, kalau alim ulama tu dia mesti tally dengan ilmu dia, kerja buat dia, percakapan dia, akhlak dia mesti tally dengan ilmu. Bukan pi mengajik surah, dia mengajak buka kitab bang keluar majlis surah jadi manusia lain. Jangan. Satu ulama as-su, ulama yang tak baik. Ulama yang tak baik. Jadi dia yang kita kata nak mengaji ni, mengajilah pada orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmunya. Maksud dia beramal, dia yakin dengan ilmunya. Kadang dia ajak orang, dia tak amal, dia tak yakin dengan ilmu dia. Jadi sebab tu Allah sebut di sana juga pada surah Saf, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat kebencian di sisi Allah orang yang bercakap, bercerita, berkuliah, menyampaikan ilmu dalam masa di sebaliknya dia tidak terjemahkan dalam kehidupan dia. Allah kata aku benci. Jadi Allah benci, kita pun jangan berdampingan orang macam ni. Jadi asal ilmu mesti seiring dengan amal. Adapun ilmu yang tidak seiring dengan amal, itulah golongan-golongan munafik. Na'udzubillah tuan-tuan. Na'udzubillah. Dan muwafaqah ilmu akan amalnya. Itu disebut Imam Sayyidina Ali sebut ilmu mesti muwafaqah dengan iman, dengan amalnya. Hak dia ajak mesti dia beramal. Sebab itulah satu cerita masyhur bagaimana Sa'id bin Musayyab, ulama salaf, yang warnanya hitam tuan-tuan. Arab ni sebut hitam putih gigi ya tuan-tuan. Dua cerita yang boleh anda kongsi pada pagi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam berkuliah ni tuan-tuan, satu yang kisah seorang perempuan yang rupa yang cantik tuan-tuan. Arab ni sebut cantik, cantik lah tuan-tuan. Orang tergila-gila nak buat bini dia, ambil buat bini, dia tak mau. Cuma sebab dia terkenal itu tuan-tuan, dia metawar diri dengan Sa'id bin Musayyab. Dia kata, Tok hang ni ilmu banyak, anak murid punya banyak. Macam mana saya ni rupa orang tergila-gila, ramai tergila-gila nak kahwin saya. Mai kita kahwin dua. Hang anak murid banyak dah, aku ni ada rupa yang cantik. Gabungkan. Hebatlah pertemuan dia yang hebat. Tapi tengok bagaimana seorang alim. Kalau kita ni mai hak rupa cantik sila terus mai tawar diri tuan-tuan kita Tapi alim ulama tak macam tu. Dia ucap terima kasih. Tengok dia kata apa. Yalah, rupa dia tak cantik, Sa'id bin Musayyab hitam tuan-tuan, putih gigi. Dia kata terima kasih atas tawaran kamu untuk menjadi isteri saya. Terima kasih. Tak terima tuan-tuan. Sebab apa? Jadi perempuan ni heran lah. Orang berebut nak kahwin, tiba-tiba dia tak mau. Tok Guru tak mau. Tok Guru kata apa? Dia kata, kalaulah kita kahwin, takdir Allah Ta'ala dapat anak. Rupa huduh macam aku, bodoh macam hang. Pergi. Tengok Tok Guru. Kita menikah dapat anak, tapi rupa huduh macam aku, hitam legam, bodoh macam hang. Tengok Tok Guru.
Jadi sebab tu bukan nilai kepada apa upah parah tuan-tuan. Kadang-kadang ilmu tu sendiri yang mengangkat. Itu satu contoh Sa'id bin Musayyab. Yang kedua, Sa'id bin Musayyab ni duk mengajar anak murid ramai tuan-tuan. Duduk depan, ada depan ni mudah kenal lah tuan-tuan. Duduk dalam duduk mengajar tak tengok hilang. Lebih kurang seminggu. Tengok tu duduk belakang sana. Duduk tengok dah seminggu dah. Mai juga tapi mai belakang, dah mai lewat, balik awal pula. Sa'id bin Musayyab dah tengok seminggu, dia kata duduk belakang sana, lagi saya nak jumpa. Jangan balik lagi. Orang balik mai jumpa. Tunggu tanyalah. Pasal apa hang ni sebelum ni duduk depan mengaji. Dah seminggu dah aku dah tengok hang ni. Mai lewat balik awal. Mai lewat balik awal. Kalut-kalut balik. Lalu dia cerita tu, saya baru kematian isteri. Baru seminggu. Jadi saya ni anak saya ramai. Kecil-kecil lagi. Sebelum nak main mengaji ni saya urus. Kita kata beri makan minum apa semua. Tertinggal dia apa? Kita main mengaji. Sebalik awal takut apa? Takut bergaduh berkeli di rumah tu. Tok guru faham lah. Main mengaji lah, duduk tu. Satu hari pula tu kata, hak duk balik awal tu tunggu sat. Tunggu sat. Mai. Dia tanya apa dia Tok Guru? Dia kata, aku ada satu penyelesaian masalah hang. Apa dia? Hang kahwin lah. Kahwin. Tu saya nak cari macam mana saya anak kecil-kecil ni, siapa nak suka nak bela lah. Tak apalah, serah kat saya. Duk lepas tu berapa hari tu guru panggil lagi. Tu kata dah ada dah calon. Seronok kawan. Seronok kawan calon. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah ada calon tuan-tuan. Nak akad nikah tuan-tuan lepas tu. Cuma Sa'id bin Musayyab kata kepada dia, calon bini hang ni buta mata, pekak telinga. Dia dah beri mandat kat tu. Nak kata apa lagi? Calon bini hang ni buta mata, pekak telinga. Tapi nak kata apa dah? Dah beri mandat. Terkejut dah lah. Tapi akhirnya terima juga. Dah tunggu calon cari, terima. Maksudnya dalam hati dia tu, walaupun pada zahir nampak tu kata buta mata, pekak telinga, tapi sebab tu guru, terima. Ikut nafsu tak terima dah. Akhir apabila terima tu akad nikah. Sebelum akad nikah tu kata, tengok, kita kata nak cari yang mana apa nak akad nikah ni, sebab Datuk Walinya. Tahu-tahu anak Tok Guru sendiri. Dia kata, mana Tok Wali? Lah anak saya. Jadi akad. Tapi terima lah. Buta mata, pekat telinga tak apa. Jadi balik, mereka pun dah akad nikah. Pihak pengantin hantarlah pengantin pergi rumah dia. Pergi rumah, balik rumah, beri salam. Nak masuk bilik, beri salam. Jawab salam. Tu kata pekak, jawab salam, beri salam. Dia kata, dia tahulah bini dia. Masuk dalam rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok tak buta. Dia lari main jumpa Tok Guru. Dia kata salah, dah tak buta. Lepas tu pula Tok Guru kulit hitam, hak anak tu kulit putih. Lawa tuan-tuan, lari main jumpa Tok Guru. Balik, dia kata salah orang. Tok Guru kata, itulah bini hang. Dah Tok Guru kata buta mata tu, pekak telinga. Yalah buta mata dah tu, tak pernah tengok perkara maksiat. Sepanjang duduk dengan saya ni, saya pasti dia tak pernah melihat perkara maksiat, dan telinga juga tidak mendengar perkara-perkara maksiat. Kawan balik melenggang sonok tuan-tuan balik. Duk seminggu, duk bulan madu tuan-tuan. Nak pergi mengaji lah tuan-tuan. Elok nak pergi mengaji, tok bini godah. Terlepas mengaji. Lepas hari tu. Esok pun nak pergi mengaji, elok nak pergi mengaji, bini godah. Terlepas lagi. Masuk hari ketiga, benda yang sama juga. Hari ketiga marah. Alah, bini bertanya, abang pergi mengaji sana, mengaji bab apa? Bab kitab apa? Kitab Tibyan fi Hamlatil Quran ke? Contohnya lah. Abang nak pergi mengaji di sana no, mengaji kitab apa? Bab apa? Waktu ke? Baca tengok. Dia pun baca. Bini perang syarah.
Baca balik lagi. Hak tu baca, dia baca bab mana lagi? Baca juga. Lepas tu bini pun berang syarah. Akhirnya mengaji dengan bini. Mengaji dengan bini. Apa yang anak nak cerita ni tuan-tuan? Nak cerita Sa'id bin Musayyab ini dalam duk mengajar anak murid ramai-ramai ni, dia ajak anak dia dulu. Ajak anak dia dulu. Ni kadang-kadang kita pun duk seronok mengajar orang, tapi anak-anak kita ni. Ni yang disebut, kita kata apa? Kita kata Allahumma ya Sayyidina Ali sebut ni. Jadi kita nak kena tadi, kita ada ilmu, kita turun ilmu ke anak beranak kita dulu. Jangan sampai dulu nak ajak anak beranak sampai tak ajak orang lain. Jadi kita kata memastikan dalam kita duk ajak orang ramai ni, anak-anak kita kena ajak. Sebab tu disebut kita muwafaqah ilmu dengan amalannya. Dan selagi akan dapat beberapa kaum yang menanggung ilmu tidak melampaui tulang selangka, maknanya pengkahalkum mereka bersalahan amalan mereka dengan ilmu mereka. Sampai tahap tu tuan-tuan. Jadi maksudnya satu lagi, apabila kita nak keluar cakap tu, hang kena fikir sama. Ilmu itu sendiri, amalan itu sendiri, dan bersalahan batinnya mereka dengan zahir mereka. Sebab tu tuan-tuan, dalam anak tiap-tiap kali berkuliah, anak akan berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi wa aqwali wa af'ali. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang sentiasa membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, wa aqwali, dan segala perkataan aku, wa af'ali, dan segala perbuatan aku. Mungkin saya depan tuan-tuan saya bercakap macam ni, belakang saya bercakap lain. Mungkin duduk depan tuan-tuan kita kata perbuatan saya nampak macam ni, tapi bukan di belakang sana, tak tadi, tak sama. Jadi kita berdoa supaya Allah tetap hati begitu, perkataan depan orang, belakang orang begitu, dan perbuatan depan orang begitu. Atas mana? Ala dinika, bertepatan dengan agama engkau. Nak agama mana betul? Dinika wa ala millati nabiyika. Agama engkau betul, agama yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW. Ikut cara Nabi. Lepas tu kita tak kena tanya lagi, apa amal Nabi-Nabi yang kau tak buat, yang kau tak ikut. Tu sebetulnya terus tanya pada diri kita. Ala dinika wa ala ta'atika wa ala millati nabiyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita takut tuan-tuan. Takut hati kita berubah balik. Duduk dalam masjid mencalik, keluar masjid mencalik. Duduk seorang-seorang mencalik, duduk tengah masyarakat depan orang ramai mencalik. Kita tak mau. Biar kita seorang ke orang ke, semua biar teli semua. Hati, segala perkataan dan perbuatan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bersalahan batin mereka dengan zahir mereka itu. Mereka duduk berhalaqah, duduk secara lingkungan dalam bentuk bulat, bermegah-megah setengah akan setengah. Takut dalam kata ni halaqah Quran. Tengok kumpulan kami semua penuh. Hampa tu ada 3-4 orang, sat 5, sat 6. Jangan tuan-tuan. Jangan bermegah-megah. Sehingga sesungguhnya didapati seorang lelaki tergamak marah kepada orang yang duduk bersama-samanya. Kerana apa? Kerana ia hadir belajar kepada guru yang lain. Allahu Akbar. Dia baca-baca, hang mengaji kat siapa ni? Lepas tu kutuk dia. Oh, terani ya guru ajak kat hang. Jangan tuan-tuan, na'udzubillah. Jangan kita menghina orang. Menghina. Mungkin kita tanya hang mengaji mana, tak apalah, kita ambil tahu. Tapi jangan, oh tu guru hang terani ke ajak kat hang ke? Jangan tuan-tuan, na'udzubillah. Hadir belajar kepada guru yang lain serta terus meninggalnya. Dan mereka, betul kata hang kalau mengaji terani dengan dia, hang tersarut mengajilah kat dia. Jangan tuan-tuan. Jangan. Mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada guru-guru ni tuan-tuan, dia tak bagi semua lagi. Kadang-kadang dia bagi hak biasa dulu. Nak tengok oh tahap ni lepas, baru nak tu. Ni pun kadang-kadang masalah kita juga. Apabila contohnya anak-anak tahfiz kita yang pergi mengaji India Pakistan. Dulu satu orang petikai balik India Pakistan ni, baca Quran macam surah abang, bur. Hafal 30 juz. Rupanya dia baru hafal, sebab sistem ni dia Pakistan ni, dia hafal dulu.
Lepas hafal tu baru dia perbetul makhraj, baru perbetul tajwid. Sistem dia begitu. Orang kita ni kau habis kan balik. Balik tu kau tolak jadi tu imam. Pergi. Lepas tu pesalah numpak mengaji apa semua. Dah, tuan-tuan. Sebab dia tu sendiri mengaji tak habis lagi. Orang kata apa? Kalau tok guru tu tak lepas lagi. Hang ni tak boleh jadi tu imam lagi. Tapi dah balik dah. Orang kita ni faham habis Quran sudah. Dah. Sistem India lain, tuan-tuan. Dia hafal habis dulu. Masa habis tu baru masa dalam semakan semula. Waktulah dia peti makhraj, betul tajwid. Berelok. Tapi beza Arab. Arab ni dia betul sejarah. Tu beza. Jadi kena tengok macam mana tempat mengaji tu. Jadi kita jangan sebab dia balik awal tu mengaji di India dia teruk. Ada tuan-tuan. Berapa banyak ulama-ulama India, tuan-tuan. Cuma kita lah mengaji tak habis. Mengaji tak habis. Begitu juga kita dalam pondok tak pondok pun, jadi kita pun elok sebelum kita nak balik tu minta izin, bagi tahu dulu. Tu kata hang tak boleh balik lagi sebab mungkin dia berturun ilmu sikit. Dan mereka seperti itulah yang mana amalan mereka tidak naik kepada Allah Ta'ala dari majlis-majlis tersebut, yakni amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab apa? Dengan sebab tadi. Sebab kita kata hina orang yang pergi mengaji ke orang lain. Jadi sepatutnya kita sebagai seorang guru, kita tengok dia kurang tak mana, hak tu kita perbaik, hak tu kita perbetul. Contohnya dia macam tadi, dia hafal Quran habis dah. Okey, hang apa betul makhraj, hang apa betul tajwid. Begitu. Okey, tengok dia ni dalam bidang ilmu apa, dia menguasai ilmu fiqh, kita tolong ajar ilmu akidah pula. Itu sebetulnya. Dan sesungguhnya telah sah daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahawa berkata ia, apa kata Imam Syafi'i? Waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma, yakni ilmahu wa kutubahu ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Allahu akbar, tuan-tuan. Tengok macam mana tu rusak, tuan-tuan. Aku suka bahawa makhluk itulah orang-orang yang telah belajar akan ini ilmu, yakni ilmu yang kitab-kitabnya, bahawa tidak disebahkan kepada guruku, kepada aku walaupun satu huruf daripadanya. Itu dia, tuan-tuan. Imam Syafi'i anak berkata ke anak murid dia, hampa mengaji kat aku ni jangan duk kata Syafi'i yang beritahu. Ambillah kata maksudnya yang datang daripada Al-Quran, datang pada hadis Nabi. Maksud begitu, tuan-tuan. Jangan duk nisbah pada aku. Jangan kata Syafi'i kata begini. Nisbahlah kepada Allah. Maknanya Syafi'i ni hanya tolong cerita saja, tolong bagi fahamnya. Asal ilmu daripada Al-Quran, asal ilmu daripada Nabi. Maksud begitu alim. Kita hari ni bangga pula, itu kata-kata saya, itu pandangan saya. Beza. Sealim-alim Imam Syafi'i pun sendiri, dia tak mau orang nisbah kata-kata pada dia. Bagaimana beradabnya ulama-ulama itu sendiri, tuan-tuan. Wallah alam, kita tengok berhenti tadi, tuan-tuan. Matahari naik dah. Cuma sebagai penutup, ana ulang sebutlah, tuan-tuan. Di sana Imam Abu Lis menyebut kepada kita, mengapakah kita mendengar ilmu tetapi tidak dapat mengamalkannya. Sebab contoh ni, kita duduk mengaji tapi tidak ada kekuatan untuk beramal. 2, 3, 4 kitab dah khatam, 2, 3, 4 guru dah mengaji, tapi amalan tak pergi ke mana juga. Duduk macam tu juga. Pasal apa? Imam Abu Lis menggariskan dengan 5 panduan. Yang pertamanya, Allah telah memberi nikmat kepada kita tetapi kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Berada dalam majlis ilmu, boleh mendengar, boleh melihat, kita tak bersyukur. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kamu berbuat dosa tetapi tidak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duk rasa diri itu bersih, cuci. Orang yang baik, dia rasa dia berdosa, duk teringat dosa-dosanya. Jadi yang kedua, buat dosa tak cepat-cepat minta ampun pada Allah. Ini yang di antara faktor menyebabkan kita tidak ada kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Yang ketiga, kamu tidak suka mengerjakan apa yang sudah kamu ketahui. Ngaji tahu tapi tak mau buat.
Main tasbih macam kita duk buat. Duk buat apa semua tu, buat tuan-tuan. Kita tak ada uzur apa, orang tak jom main tasbih, start motor balik. Sedangkan balik ke berapa pun. Kecuali lah kita tu benda penting, nak jumpa doktor, temu janji doktor dan sebagainya. Contoh macam pagi ni lah, kuliah kita kata. Balik ke rumah kada buat apa-apa. Main handphone, tidur contohnya. Kecuali ada benda penting. Jadi apa ilmu ada kita amal. Yang keempatnya, kamu bersahabat dengan orang-orang yang baik tetapi tidak mengikut amal perbuatan mereka. Tengok kawan tu rajin baca Quran, tengok kawan tu rajin di masjid, tengok kawan tu dah berubah dah, tapi tak mau ikut. Mana berubah yang jadi baik? Dan yang terakhirnya, kamu selalu menguburkan orang yang telah mati. Adik-beradik kita mati, tetapi tidak mengambil iktibar daripada mereka. Apa maksud tak ambil iktibar ni? Tidak menyedari bahawa kita pun nak turun dalam lubang kubur juga. Ini di antara 5 faktor yang menyebabkan kita ada ilmu yang kita tidak ada kekuatan untuk beramal. Lepas ni kita tengok dan fasal dan sayugialah bagi guru-guru bahawa berakhlak ia dengan akhlak yang baik-baik. Jadi maksudnya guru tu jangan duk maki orang, masuk perkataan dan sebagainya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'ainin la tadba', min du'ala sujabulah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma nawwir kuburana wa kubur abaina bi nuril Qur'an. Allahumma tawaffana musliman wa alhaqna bis salihin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab. Ihzim yahuda wan nasara wal munafiqina wa man ma'ahum. Ihzim yahuda wan nasara wal munafiqina wa man ma'ahum. Ihzim yahuda wan nasara wal munafiqina wa man ma'ahum. Wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma irfa'idh zalimina biz zalimin wa akhrijna min bayni aydihim salimin. Allahumma tahhir masjid al-aqsa min al-yahud al-ghasibin. Allahumma tahhir masjid al-aqsa min al-yahud al-ghasibin. Allahumma tahhir masjid al-aqsa min al-yahud al-ghasibin. Allahumma ansur ikhwan mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwan mujahidin fi Malaysia. Allahumma ansur ikhwan mujahidin fi kull makan wansurhum 'alaihim ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallalil 'abid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.